العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi bacaan kitab
Tafsir Munir fil Aqidati wa Syari'ati wal Manhaj. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada suratul Duha, muka surat 282. Betul tak? Renggan perkara yang keempat. Betul? Pedoman hidup dan hukum hakam yang keempat. Betul eh? Ke surat 282. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu matahari sepenggalah hadai. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila menjadi sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak sekali-kali meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepada kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan di dunia. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnianya kepadamu lalu kamu akan redha berpuas hati. Alam yajidka yatiman fa'awa, Bukankah dianya Allah mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dianya Allah mendapatimu sebagai seorang yang kehilangan arah lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dianya Allah mendapatimu sebagai seorang yang serba kekurangan lalu dianya Allah memberikan nikmat yang mencukupi. Fa ammal yatima fala taqhar, adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku kejam. Wa ammas sa'ila fala tanhar, oleh yang demikian dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah kamu mengherdik mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, manakala terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu selalu menyebut-nyebutnya dengan syukur. Qala as-sanifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Syekh menyambung lagi kata-kata beliau, perkara yang keempat, pedoman hidup dan hukum hakam. Allah SWT mendidik Nabi-Nya supaya berinteraksi dengan makhluk-makhluknya sebagaimana Allah SWT berinteraksi dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT memerintahkan kepadanya supaya tidak menzalimi anak-anak yatim, sebaliknya menunaikan hak-hak mereka. Allah SWT mengingatkan baginda sallallahu alaihi wasallam dan menyebut bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam juga dahulunya adalah yatim piatu. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa arahan dahulunya adalah anak yatim piatu. Ayat ini jelas menunjukkan arahan supaya berlembut dengan anak yatim dan berbuat baik kepada mereka. Di antara pengajaran lagi dalam ayat ataupun surah Duha ni, fa ammal yatima fala taqhar, Allah Ta'ala sebut berbuat baik dengan anak yatim, jangan berlaku kejam. Macam mana Allah SWT berinteraksi dengan mereka, maka kamu sebagai seorang Nabi pun perlu berinteraksi dengan mereka tadi sebagaimana Allah Ta'ala berinteraksi. Apa maksudnya? Macam mana Allah Ta'ala menyayangi golongan anak yatim ini, kamu pun kena menyayangi yang sama. Sebabnya sebahagian para ulama meletakkan bahawa anak yatim ini di antara wali-wali Allah. Mereka ni adalah golongan kewalian yang mewarisi Allah SWT di atas muka bumi. Sebab tiga golongan yang disebutkan, kita tengok ayat tadi. Tiga golongan yang pertama, wa fa'ammal yatima fala taqhar. Allah Ta'ala bicara tentang anak yatim.
Wa amma as-sa'ila fala tanhar, dan Allah Ta'ala bicara kepada golongan yang meminta-minta. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, manakala terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu selalu menyebut-nyebut. Ini 3 keadaan Allah Ta'ala berikan peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala kaitkan kepada 2 golongan ni. Pertama golongan anak yatim, dan yang kedua golongan yang meminta-minta. Ini Allah Ta'ala berikan peringatan kepada Nabi SAW. Kerana 2 golongan ni golongan yang paling Allah Ta'ala sayang. Dan Allah Ta'ala uji kita pun dengan 2 golongan ni. Allah Ta'ala uji kita dengan 2 golongan. Pertama golongan anak yatim. Yang biasa anak yatim ni orang kaitkan dengan anak degil. Dululah degil. Orang yang jaga anak yatim ni besar ujian dia. Dia kena banyak sabar. Tapi kalau dia berjaya mendepani ataupun sabar terhadap kerenah anak yatim ni, maka Allah Ta'ala akan balas dengan sebesar-besar kebaikan. Dan anak yatim yang keduanya pula golongan meminta-minta. Ini juga adalah golongan yang memang Allah Ta'ala hantar kepada kita untuk Allah uji kita sejauh mana kita ni beriman dengan Allah SWT. Sebabnya awal-awal lagi kena letak persepsi dalam kepala kita bahawa orang yang datang meminta-minta, dia tak kata minta, dia kata meminta-minta. Sama tak? Minta dengan meminta-minta. Maka minta dengan meminta-minta. Sama tak? Minta sekali minta, meminta-minta berkali-kali minta. Kalau setakat sekali minta, orang tak marah. Betul tak? Ini dah kalau sampai dia beri salam je, Assalamualaikum, orang dah takut nak balas. Betul tak? Dia beri salam je, orang dah takut nak balas dah. Sebab apa? Sebab bila balas je, minta duit RM20. 100 kan? Minta duit 100. Kalau banyak duit, kalau kita kan cakap macam ni, kalau aku ni jenis banyak duit, tak kisah. Tak, kalau banyak duit pula kedekut. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin. Sungguhnya manusia ni Allah Ta'ala jadikan dalam keadaan dia tergopoh-gapah. Innal insana khuliqa halu'a, manusia ni bersifat tergopoh-gapah. Idza massahu syarru jazu'a, bila beri kesusahan dia cepat putus asa. Wa idza massahu alkhairu manu'a, dan apabila diberikan kebaikan maka manu'a, kedekut. Ini sifat manusia. Itu sebabnya kita tak boleh bagi alasan bahawa aku tak ada duit, itu yang jadi cemuh. Orang tahu kata cemuh. Cemuh ni apa? Cemuh ni kata jemu, cemuh. Kalau tu, kalau give up, marah, bengang, kecewa. Tak kira lah apa pun, itu keadaan. Kita marah tu sebab kita tak ada duit. Tak, kalau kita ada duit lagi kita tak bagi. Sebab kalau ada duit dia akan jadi kedekut. Betul tak? Tak ada duit orang minta, marah tak? Marah. Lepas tu kita akan keluarkan kenyataan bahawa kalau aku ada duit aku bagi. Tak, kalau ada duit esok lagi tak bagi juga. Sebab kedekut. Ni dia. Ni 2 golongan yang Allah Ta'ala datang sebagai ujian. Dan Allah Ta'ala suruh kita melayani mereka sebagaimana Allah Ta'ala melayani mereka. Ini Allah Ta'ala bagi tahu. Melayani mereka 2 golongan ini sebagaimana Allah Ta'ala melayani mereka. Macam mana Allah Ta'ala melayani mereka? Allah Ta'ala letakkan mereka itu adalah wali-wali Allah. Wali Allah, para ulama menyebut bahawa 2 golongan adalah wali Allah. Kalau kita letak dalam persepsi kita bahawa 2 golongan ini adalah wali Allah, maka kat situ kita akan berlapang dada. Bahkan kita rasa bersalah pula dengan Allah. Kenapa? Dia ni waris Allah. Kalau bahasa kita lah, waris Allah. Waris. Orang Negeri Sembilan kata waris. Waris Allah. Jadi berhati-hati. Itu yang Allah Ta'ala suruh Nabi SAW berhati. Allah Ta'ala ajar pada Nabi, bukan khusus pada Nabi, ini khusus pada kita. Melalui Nabi SAW
Wasallam. Itu sebabnya kalau kita tengok perbuatan Nabi, Nabi cukup jaga anak yatim dan orang susah. Di zaman Nabi itu bukan tak ada anak yatim, ada. Bukan tak ada orang susah, banyak. Tapi susah-susah mereka, Nabi itu sampaikan dia sanggup bersusah kerana nak menjaga mereka. Ini dia. Qatadah berkata, jadilah kamu bagi anak yatim. Imam Qatadah berkata, jadilah kamu bagi anak-anak yatim itu sebagai bapa yang punya. Jadi ini Imam Qatadah kata apa? Kita jadikan anak-anak yatim itu sebagai anak kepada kita. Sayang mereka. Kita dengan anak macam mana? Tak berkira-kira. Sifat tak berkira-kira sebagai seorang ayah, sebagai seorang mak kepada anak, itu perlu ada pada anak yatim. Perlu ada dalam diri kita kepada mereka, pada golongan tersebut. Makan kedok itu selalu. Anak dekat asrama, anak duduk asrama, mak duduk kat rumah. Ayah lain, ayah dia tak sama. Dia golongan sufi. Ayah ni dia golongan sufi. Anak makan ke tak makan, lantaklah dia. Allah bagi makan dia. Dia ni kuat-kuat akidah ayah. Ayah ni jenis kuat akidah. Mak tak. Mak dah dulu pun kuat. Apa tu? Sekarang ni orang main terkejun je. Bukan bola lagi, orang terkejun. Begitu baru-baru ni anak marah dengan mak, dia tolak mak daripada tingkat 16. Jadi hati-hati kalau ada bunyi-bunyi itu, kita tengok tekuk orang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keadaan hatinya yang keras. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu hendak melembutkan hatimu, maka usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang-orang miskin. Ni di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad dan juga selainnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim lahu aw li ghairihi kahatain." Aku dengan penjaga anak-anak yatim adalah dekat seperti ini. Nabi akan tunjuk macam ni. Nabi akan tunjuk macam ni. Baginda sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tersebut dengan mendekatkan dua jari telunjuknya dengan jari hantunya. Jadi tunjuk. Aku dengan orang yang menjaga, aku dengan penjaga anak yatim. Maksudnya orang yang menjaga anak yatim ni macam ni, terlalu rapat. Bagaimana besarnya kedudukan dan kelebihan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang menjaga anak yatim itu, dengan Nabi SAW sangat rapat. Ni kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Maknanya dia kena sabar, dia kena jaga anak yatim tu macam anak dia sendiri. Dia kena sayang. Macam mana dia sayang anak dia, begitu juga dia sayang anak yatim. Dia rasa susah, dia rasa risau kepada anak yatim. Bahkan Nabi SAW sebut pada hadis yang ke atas tu pula apa? Seorang lelaki, seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW dan memberitahu kepada Nabi SAW bahawa hati ni keras. Hati dia keras. Macam mana kita nak tahu hati kita keras? Salah satu tanda kita nak tahu hati kita ni keras, bila ditegur, maka susah kita terima. Orang datang tegur kita, susah nak terima. Lepas lalu, apabila datang sesuatu cerita ataupun perkara yang memberikan pengajaran kepada kita, di antara yang susah ataupun tanda hati kita keras, kita susah nak menangis. Kita susah nak menangis. Ada satu pengajaran, peringatan yang datang daripada Allah SWT, maka susah kita nak menangis. Itu tanda hati keras. Jadi seorang sahabat datang jumpa Nabi, bagi tahu bahawa hati dia keras. Lalu Nabi SAW ajak, Nabi SAW bagi tahu, usap kepala anak yatim dan beri makan kepada orang susah. Usap kepala anak yatim, jumpa kepala anak yatim, usap. Yang di antara amalan 10 Muharram. 10 Muharram, Nabi SAW pada 10 Muharram tu mengusap kepala anak yatim. Pada setiap 10 Muharram, dan memberikan makan kepada orang susah. Jadi kita ni kalau katalah tak jumpa anak yatim ataupun tak jumpa orang miskin, Allah datangkan.
Itu tanda kasih sayang Allah. Kita ada jiran anak yatim, maka ambil kesempatan. Tapi ustaz tu main bola kat dalam rumah, gedepang. Duduk dalam tarik beradik, orang tu tak ada. Ada mak pula, mak kerja. Dia main, pasang radio, pasang TV. Tu ujian untuk kita lah. Jadi kalau kita layani mereka tu seperti anak, dengan baik, bahkan dijaga, dipelihara dengan baik sebagaimana Allah Ta'ala kendaki, insyaAllah dia datang, dia duduk samping kita tu sebagai satu rahmat. Itu juga Allah Ta'ala datangkan kita kepada kita orang yang meminta-minta. Kalau sekadar datang sekali minta, lepas tu dah tak minta, tak ada masalah. Itu tak ada isu. Yang jadi isu sekarang ni minta. Tengok je nombor dia naik dekat notification WhatsApp kita tu, jangan gigil-gigil kita. Menggigil tahan nafsu amarah tadi tu. Rasa marah, rasa tak puas hati. Kenapa aku? Kenapa tidak orang lain? Macam-macam ayat dia keluar. Melawan nafsu. Padahal ketika tu Allah Ta'ala nak ajar kita supaya kita berbaik dengan mereka, dan juga Allah Ta'ala nak didik hati kita supaya berlembut dengan mereka. Ini dia. Di samping itu Allah SWT menegah Nabi SAW mengherdik ataupun meninggikan suara terhadap peminta sedekah. Sebaliknya Allah SWT menyuruh Nabi SAW supaya memberi walaupun kadar sedikit ataupun menolak permintaan tersebut dengan lembut. Allah mengingatkan semula Nabi SAW keadaan baginda SAW yang susah semasa fakir dulu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, yamna'na ahadukum sa'ila wa an ya'tihu idza sa'ala walau ra'a fi yadihi qulbain min zahabin. Janganlah sesiapa di antara kamu mencegah orang yang meminta-minta, sebaliknya hendaklah kamu memberi apa yang mereka meminta walaupun kamu melihat dua gelang emas di tangannya. Nabi kata sekalipun ada 2 gelang emas dekat tangan dia, dia minta kena bagi. Itu sebabnya bila orang minta ni, dia ada 2 benda. Yang pertama bila orang datang minta kat kita, Nabi kata ada dua kebaikan. Kalau kita tunaikan, maka ketika tu ada 2 kebaikan yang kita telah lepaskan daripada diri kita. Yang pertama iaitu kebaikan melepaskan kesusahan orang tersebut, kesulitan dia. Dan yang kedua iaitu menunaikan permintaan dia. Tu 2 perkara yang berbeza tu. Bila orang datang minta saja, maka kalau kita tunaikan saja, maka ketika tu kita telah laksanakan 2 kebaikan, 2 kebajikan. Yang pertama menunaikan permintaan dia, hajat dia. Dan yang kedua melepaskan dia daripada kesulitan. Dan dalam hadis yang lain pula Nabi kata apa? Orang yang melepaskan kesulitan, satu kesulitan orang, maka Allah Ta'ala akan melepaskan dia 10 kesulitan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kita dunia mungkinlah, tapi akhirat besok kita tak tahu nasib kita. Sampaikan para Nabi, para Rasul sendiri pun bila Jibril datang, mereka sendiri angkat 2 tangan, mereka kata, aku sendiri pun tak tahu nasib aku macam mana. Dia kata, tidak ada lain ku minta pada Allah kecuali Allah Ta'ala memberikan pelepasan daripada segala kesulitan aku. Itu dia minta, itu para Nabi minta. Cuma sampai kepada Nabi kita minta apa? Wahai Allah, berikan kelapangan dan kemudahan, pelepasan daripada segala kesulitan kepada umatku. Dia tak minta satu doa pun kepada diri dia. Sampai tahap macam tu. Betapa tingginya rasa cinta dalam diri Nabi SAW kepada umatnya. Sebab esok memang sifat akhirat itu sulit, menakutkan, menggerunkan. Itu sifat akhirat. Dalam keadaan kesulitan, kepayahan, keperitan. Ni kita nak masuk ambang 2024. Sekarang ni hujung bulan 10. Kita duduk dekat bawah ni rasa sulit tak? Sulit. Tapi orang yang duduk dekat atas tu, mereka mengatakan bahawa 2024 ni adalah tahun yang sangat menakutkan. Dunia, bukannya Malaysia saja, dunia.
Pertamanya, air. Air ni semakin lama semakin kering. Dunia semakin. Kita sebenarnya sekarang ni dunia sedang menghadapi kemarau dan haba yang sangat kuat. Ni dunia dah seluruh. Walaupun kita nampak kita hujan, tapi hakikatnya tengah hujan tu pun kita panas. Kita rasa panas. Dan air semakin kurang. Air di atas dunia semakin kurang. Ini tak boleh nak nafikan. Yang kedua pula, makanan. Kita duduk sibuk cerita pasal beras. Itu kita tak nafikan kata-kata beras tu sorok beras. Ada segelintir mereka yang mengambil kesempatan. Tetapi dalam masa yang sama, kita tak boleh nafikan juga bahawa dunia sedang mengalami keadaan pemakanan yang tak ada makanan. Cuba bayangkan, ini bukan negara orang kulit hitam. Negara orang kulit hitam 60 tahun dulu lagi dah tak ada makanan, kurang makanan. Ini negara barat. Negara barat sendiri ada satu daerah yang diisytiharkan makanan telah tiada. Kita dalam negara kita ni, dia ada apa panggil makanan simpanan. Dia panggil apa? Tabung makanan, kan? Dia ada istilah dia. Makanan simpanan. Sekarang ni makanan simpanan ni dah diguna pakai. Sekarang ni. Indonesia pengeluar beras. Indonesia pengeluar beras. Filipin pengeluar beras. Thailand pengeluar beras. Vietnam pengeluar beras dunia. Diorang ni bukan kecil-kecil negara, besar. Dan dia mengeluarkan beras dunia. Tapi bila India keluarkan arahan bahawa beras dia tak boleh lagi dikeluarkan hanya untuk dalaman rakyat dia semata-mata, Presiden Indonesia pergi ke India. Pemerintah Vietnam pergi ke India. Pemerintah Kemboja pergi India. Pujuk balik supaya tarik balik sekatan tersebut. Padahal mereka ni semua pengeluar beras, bukan kecil-kecil negara. Tapi mereka sendiri pun beras yang mereka ada tak mampu untuk tampung rakyat mereka. Ni dunia dalam keadaan. Cuba bayangkan macam mana kita nak menghadapi kehidupan tahun 2024 ni. Apa persediaan kita? Macam mana kita punya persiapan kita untuk menghadapi situasi-situasi begini. Inilah yang diajar oleh Nabi SAW. Perkara pertama sekali ialah akidah. Ni akidah kita ni. Macam mana kita nak buat persediaan semua ni? Bermula daripada yang pertama adalah akidah. Apa akidah yang perlu kita mampatkan? Kita perkukuhkan keyakinan kita dengan Allah. Bagaimana pergantungan harap kita pada Allah. Kemudian pula pegangan kita itu terhadap Allah SWT itu macam mana? Yang selama ni kita faham konon-konon. Saya lebih suka menggunakan perkataan konon-konon. Sebab kita ni sampai tahap iman pun masih poyo. Kenapa saya kata iman kita masih poyo? Sebab kita kata konon-konon bila kita mengaji, kita kata apa? Oh, Allah yang bagi makan, Allah yang bagi sedap. Tapi bila isteri dia masak tak sedap, dia mengguling-guling mengamuk. Yang isteri pula, si suami pergi kerja, dia pesan suruh beli garam. Sekali bila suami balik terlupa beli garam, dia mengamuk. Mana akidah tu? Saya kata akidah tu poyo. Yang kita kena belajar betul-betul faham dan kita pasakkan bina keimanan yang benar-benar baik. Itu sebabnya dalam kitab Risalatul Tauhid, ulama tauhid meletak garis pandu tentang konsep bekas, memberi bekas. Apa memberi bekas? Hasil. Contoh, masak. Bila kita masak, maka ada makanan. Masak perlu tak? Usaha tu perlu. Tapi makanan tu terhasil adalah Allah. Lapar kena makan. Makan, dengan makan tadi ada hasil. Hasilnya apa? Namanya kenyang. Maka perlu tak makan? Perlu. Usaha tu perlu. Wajib berusaha. Tetapi sampai kepada kenyang, kenyang tu Allah yang bagi kenyang. Bukan sebab makan. Bukan makan tu memberi kenyang, tapi yang memberi kenyang itu adalah Allah. Jadi kita kena yakin.
Sebabnya ulama sebut secara jelas tentang konsep memberi bekas ini, supaya kita faham betul-betul konsep ni dan pasakkan dalam hati kita, supaya jangan sampai kita termasuk golongan kafir. Orang yang meyakini bahawa dia mendapati sesuatu perkara daripada hasil daripada usaha dia, orang tu kafir. Itu jelas. Kalau saya tak pergi kerja, saya tak dapat duit, kafir. Kalau saya tak masak, awak tak makan, kafir. Kalau saya tak masak, awak tak makan, kafir. Kalau saya tak pergi kerja, awak tak menteka darah, kafir. Jatuh kafir. Buka kita Risalah Tauhid dalam bab memberi bekas, jelas benda tu ulama sebut. Sedangkan selama ni 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita tonggang-tonggik solat. Yang lebih duit pula tiap-tiap tahun pergi umrah. Dah habis-habis lebih pula duit, 70,000 setahun sanggup keluar bagi gaji, konon-konon. Rupanya sampai depan Allah SWT besok ke akhirat, rupanya semuanya tu kosong. Kenapa? Kerana dia selama ni mempunyai iman. Kalau aku tak makan, kalau aku tak makan, aku tak kenyang. Itu yang dia yakin. Kafir. Ini yang perlu kita ubah balik, baiki balik, banyakkan syahadah, perbaharui syahadah kita. Supaya jangan sampai kita menggendong sifat kekafiran dalam kehidupan kita. Dan sebab solat kita itu tak memberikan apa-apa impak pada kehidupan, pembentukan kepribadian dalam mengabdikan diri pada Allah SWT. Kenapa? Kerana kita solat dalam keadaan kafir. Ini berhati-hati tuan-tuan. Sebabnya perkara yang pertama perlu persediaan kita adalah iman. Memberikan pemahaman yang benar-benar baik. Dan hari ini, saat ini, detik ini kena perlu perbaiki balik cara fikir kita dan pegangan kita. Bahawa betul-betul yang selama ni segala-galanya memberi bekas itu bukannya sebab, tetapi Allah yang memberi bekas. Kita pergi kerja perlu tak perlu. Allah suruh pergi kerja tapi dapat gaji itu dapat daripada Allah. Ini bukan benda main-main. Sebabnya kalau yang kedua pula daripada perbahasan iman ni, kalau kita tak clear betul-betul, masih lagi berpegang kalau lapar kena makan, kalau lapar kena makan, nakkan kenyang kena makan, dan yang beri kenyang tadi pula makan. Itu akhirnya bila Dajjal keluar besok, kita duk kejar Dajjal minta roti. Sebab kita yakin bahawa yang memberi kenyang tadi adalah makan. Yang kedua. Yang ketiga pula tuan-tuan, inilah yang kita bincang pada malam ni. Kelapangan demi kelapangan, keluar daripada segala kesulitan, semuanya itu dengan kebaikan yang Allah Ta'ala minta supaya kita lakukan kebaikan kepada wali-wali Allah Ta'ala tadi. Siapa wali-wali Allah Ta'ala tadi? Yang pertamanya anak yatim, dan yang keduanya orang yang meminta-minta. Buat baik dengan mereka. Kerana disitulah jalan datangnya pelepasan dan kemudahan daripada Allah SWT ke atas kita, atas segala kesulitan yang kita lalui. Sulit. Ni hari ni sulit, beras mahal. Berganda tuan-tuan. Cuba bayangkan 5 kilo dulu, berapa? Dah harga 10 kilo. Gaji tak naik, makin kena potong lagi ada. Beras makin naik. Dulu kalau saya beli barang dapur, sekali pergi 100, 120. Hari ni barang yang sama 200, 220. Naik sekali ganda. Cuba bayangkan. Jadi tak ada jalan lain. Kelapangan tadi dengan melalui ni. Ni yang Nabi ajar ni. Itu dia. Di samping itu Allah SWT menegah Nabi SAW mengherdik ataupun meninggikan suara terhadap peminta sedekah. Sebaliknya Allah menyuruh Nabi SAW supaya memberi, walaupun kadar sedikit, ataupun menolak permintaan tersebut dengan lembut. Jadi buat baik, kalau boleh bagi. Itu sebabnya satu hari ketika Nabi SAW tengah duduk dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Tengah Nabi SAW duduk dengan Sayyidina Umar, tiba-tiba datang seorang sahabat. Datang seorang lelaki. Dia datang minta pada Nabi, "Ya Rasulullah," dia kata, "aku nak minta sedikit makanan," dia kata, "atas keperluan aku. Aku nak minta sedikit makanan." Rasulullah kata, aku pun tak ada makanan, tapi tak apalah," dia kata. Dia kata, "Kau boleh pergi ke kedai, kau berhutang, kau ambil makanan dekat kedai, kau kata hutang atas nama Muhammad. Kau pergi ke kedai, kau minta makanan,
Kau beli makanan dan kau berhutang atas orang, kau bagi tahu berhutang atas nama Muhammad. Sayyidina Umar duduk kat sebelah Rasulullah tu menggigil. Dia menggigil. Kenapa dia menggigil? Ya Rasulullah, dia kata. Kan Sayyidina Umar ni dia bukannya ni bini orang menyimpan dah dengan Nabi ni, dia direct aja. Dia kan kira Nabi ke apa. Ya Rasulullah, kau sendiri pun tak ada. Kerana bagi Sayyidina Umar mentaliti dia apa? Kita nak bagi orang waktu kita ada, waktu tak ada jangan bagi. Nak bagi apa dah tak ada. Ni sampai kau pula mudarat, sampai kau pula berhutang pula. Terpaksa kau pula berhutang kerana nak bagi pada dia. Lalu Nabi jawab apa? Ni Nabi jawab. Tu Nabi jawab, Nabi kata apa? Nabi SAW kata, di situlah sebesar-besar kebaikan. Kan tunggu ada baru nak bagi, dah. Kerana nak melepaskan kesulitan kita supaya kita ada, kita kena bagi. Itu dia punya kira-kira. Itu sebabnya jangan kita kira-kira dunia ni dengan akal, tapi lalui dunia ni kira-kira dengan kita bermuamalah, jual beli dengan Allah. Sabda Nabi SAW lagi, Ruddu sa'il bibazli yasir aw raddu jamilun fa innahu ya'tikum man laysa minal insi wala minal jinni yanzuru kaifa sani'ukum fima khawwalakumullah. Berikanlah kepada orang yang meminta-minta itu walaupun sedikit, ataupun tolaklah permintaannya dengan lembut, kerana berkemungkinan datang kepada kamu orang yang bukan jin ataupun manusia, yakni malaikat, yang mahu melihat kelakuan kamu dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingatkan kita, bila orang datang minta-minta, maka ketika tu kalau boleh bagi. Kalau tak dapat nak bagi, tolak dengan cara baik. Kerana takut-takut yang datang tu bukan jin, bukan manusia. Bukan jin, bukan manusia. Siapa? Takut-takut yang datang tu malaikat yang diperintah oleh Allah SWT mendatangi kita supaya Allah nak tengokkan kita ni betul-betul amanah ataupun tidak. Ni Nabi sendiri sebut, hati-hati. Bukannya ulama, dah. Ni Nabi sebut, Nabi sendiri ingatkan kita. Bila orang minta tu datang minta-minta baik-baik. Sebab banyak yang berlaku. Banyak perkara, peristiwa yang berlaku yang digambarkan sedemikian. Orang datang minta, rupanya bila ditoleh tak ada, tak nampak lagi orang tu. Tu biasa berlaku. Dia datang minta, kali bila orang tu berlalu pergi je, bila toleh balik tengok tak ada. Sebab kita tak tahu. Dan banyak juga berlaku yang orang mana dia memberi, bila dia tengok tak ada, esok lusa Allah Ta'ala bagi ganjaran jauh lebih besar, gandaan. Allah SWT juga memerintahkan Nabi-Nya supaya bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan, iaitu nikmat diangkat menjadi Nabi dan Rasul, serta diturunkan Al-Quran kepadanya. Kesyukuran itu dilakukan dengan menyebarkan apa-apa yang Allah berikan kepadanya dan menyebutkan nikmat-nikmat Allah SWT itu. Sesungguhnya pengakuan terhadap nikmat Allah adalah sebagai tanda syukur terhadapnya. Jadi Allah Ta'ala pun memerintahkan kepada Nabi SAW supaya tanda syukur dengan memberi ataupun mengucapkan rasa syukur, dan mengucapkan syukur tersebut melalui ketaatan. Kerana nikmat Nabi SAW ni tuan-tuan, sampai satu tahap dia terpelihara daripada segala dosa. Tu Nabi Allah Ta'ala beri, dia terpelihara daripada segala dosa. Jadi Nabi nakkan dia ni menggapai perasaan rasa syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala beri itu, sehingga kan sampai Nabi SAW itu merasakan bahawa kalau dia tak bersyukur itu berdosa. Tak bersyukur tu pun rasa maksiat. Maka di situlah jalan bagaimana Nabi menggapai rasa syukur yang sebenar. Sebenarnya apabila diperhatikan secara mendalam, maka dapat dilihat di sini bahawa Allah SWT menegah Nabi-Nya daripada dua perkara dan menyuruhnya dengan satu perkara.
Allah SWT menegah baginda SAW mengkasari anak-anak yatim sebagai balasan dari apa yang baginda sendiri terima. Alam yajidka yatiman fa'awah. Nabi sendiri daripada anak yatim. Maka Allah perintah Nabi SAW itu supaya mendekati dan membalas kebaikan terhadap anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim. Allah menegahnya daripada mengherdik orang yang meminta sedekah, kerana Allah sendiri telah menyenangkan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu dia. Itu sebabnya sebagai tanda syukur Allah Taala berikan pelepasan kepada Nabi daripada segala kesulitan, dengan Allah perintahkan kepada Nabi buat baik dengan orang susah. Ini bukan pada Nabi je, terutama pada begitu juga pada kita. Allah SWT menyuruhnya pula supaya menceritakan nikmat-nikmat Tuhannya kepadanya. Justru Allah sendiri memang telah memberikan kurniaan yang banyak. Firman Allah SWT yang bermaksud dalam surah Tuhan yang ke-7, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang hilang arah, lalu dia memberikan kepadamu petunjuk. Wa wajadaka dhallan fahadah. Para ulama muhaqqiqun berkata hukum menceritakan nikmat-nikmat Allah adalah harus secara mutlak. Kadang-kadang menjadi sunat sekiranya untuk dijadikan ikutan yang baik ataupun untuk menyatakan syukur kepada Allah SWT dengan lidahnya. Sekiranya seseorang itu merasakan bahawa ia boleh menimbulkan fitnah, maka menyembunyikan itu adalah lebih afdal. Cerita nikmat tadi boleh tak? Boleh cerita. Hukumnya harus. Tapi kalau nak beri pengajaran, hukumnya sunat. Tapi kalau katalah dapat datangkan fitnah, maka huruf menyembunyikan itu lebih afdal. Ni zaman kita, zaman orang cakap apa? Poyo. Maka lebih baik senyap je daripada cerita. Kalau kita bercakap, kita bercerita, kita berkongsi tadi sampai memberikan pengajaran pada dia, dia dengar, dia rasa seronok, Masya Allah, hebatnya Allah, kan? Dia balik pada Allah, rasa takjub dia, rasa kagumnya kepada Allah atas nikmat Allah Ta'ala beri, maka cerita. Tapi kalau kata kita bercerita, orang tu buat muka cebik je kan, dalam hati dia, poyo betul brother ni kan, maka simpan je lah. Itu lebih afdal. Ayat yang mengandungi surahan menceritakan nikmat-nikmat Allah SWT ini dikemudiankan daripada dua ayat yang sebelumnya adalah kerana mengutamakan kepentingan makhluk berbandingkan Allah. Allah maha kaya daripada memerlukan sesuatu. Sebaliknya makhluk Allah lah yang berhajat dan memerlukan sesuatu. Oleh itu Allah SWT redha bagi dirinya hanya dengan sebutan syukur sahaja daripada hambanya. Tu. Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ni ulama bahas kat sini. Kenapa Allah Taala bicarakan tentang dua perkara yang bersangkut paut dengan makhluk? Didahulukan dibandingkan perbicaraan Allah SWT yang mengarahkan kepada makhluk mengucapkan rasa syukur dulu kan. Wa ammal yatima fala taqhar, Allah Taala bicarakan tentang anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar, Allah Taala bicarakan tentang orang yang meminta-minta. Kemudian baru Allah Ta'ala bicarakan tentang dirinya. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddis, bicarakan tentang kebaikan nikmat yang aku berikan. Ulama kata apa? Kerana Allah Ta'ala tu tak perlukan apa-apa. Kat situ Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita dia tak perlukan. Yang memerlukan adalah dua golongan ni. Kau buat baik sungguh-sungguh pada dua orang ni. Tapi bila sampai kamu boleh rasa bersyukur, bersyukurlah. Selepas daripada itu bersyukur. Tetapi bila kata perkara yang bersangkut paut tentang anak yatim dan orang minta-minta, dulukan mereka. Ini yang disebut. Menurut satu riwayat, Imam Syafi'i berpendapat bahawa sunat bertakbir pada akhir surah Tuha dan surah-surah selepasnya kerana ketika terputus wahyu kemudian diturunkan semula. Nabi SAW terus mengucap Allahu Akbar sebagai membenarkan apa yang dibawa oleh Al-Quran. Maka selepas daripada baca surah Tuha, diikuti dengan surah-surah selepas daripada itu. Selepas daripada itu surah apa? Alam nashrah laka sadrak. Jadi habis surah Syah tu ucapkan takbir Allahu Akbar. Habis je wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Sunat mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir ini bukanlah sebahagian daripada Al-Quran kerana ia tidak dinakalkan sebagaimana Al-Quran yang mutawatir pada surah, ayat ataupun huruf tanpa tambah ataupun kurang. Ulama berkata lagi, kami tidak mengatakan bahawa setiap orang yang mengkhatam Al-Quran itu perlu mengucapkan takbir, tetapi sesiapa yang melakukannya adalah lebih baik. Tak buat tak apa, tapi kalau buat lebih baik.
Kalau tinggal pun tidaklah mengapa. Lafaz takbir itu sama ada dengan Allahu Akbar ataupun la ilaha illallah wallahu akbar. Dua keadaan. Habis dia baca surah Wadduha tadi, maka akhiri dengan Allahu Akbar ataupun la ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulannya, jangan kita pandang remeh tentang isu anak yatim dengan orang yang datang meminta-minta. Dan yang ketiganya, jangan lepas daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar-besar syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Taala berikan, iaitu mempertingkatkan pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menurut kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita mengaji dengan tasbih kafarat dan salat. Subhanakallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.